Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Mir ni siapa? Doakan saya dimurahkan rezeki for flat sem ni. Boleh tak ingatkan saya siapa Mir ni? Tapi mudah-mudahan for flat lah insya-Allah ya. Allahu Akbar. Saya tak mula pun lagi live malam ni. Suara saya dengar kan? Kalau dengar minta tolong komen sebab saya ni first time buat live. Jadi saya tak tahu sangat button dalam live ni lah. Hari tu ada orang tegur saya kata kalau nak buat live, bukan tegur lah, dia nasihat tutup jumlah orang view tu supaya kita tak rasa down bila orang tak tengok kita punya live kan. Jadi tolong ingatkan saya. Student matrik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya nanti ingatkan saya semula saya memang tak ingat, tapi apa pun insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala kurniakan for flat kepada Mir insya-Allah. Untuk pengetahuan saya pun tengah sambung master. So malam ni nanti ada kelas juga dalam jam 9. Doakanlah juga untuk saya, mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki dikurniakan form flat jugalah. Soalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Tom
yang bertanya, Assalamualaikum, nak tanya macam mana nak tegur jiran yang suka buang sampah dalam tong kita? Allahu Akbar. Bab tegur ni memang berat sebenarnya, memang susah. Cuma saya teringatlah kalau bila bab kita nak menegur ni masuk dalam isu amar ma'ruf nahi munkar, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tak mampu mengubah sesuatu kemungkaran yang dia tengok tu dengan tangan dia, maksudnya dia tak ada kuasa. Dia bukanlah penghulu kampung ke, ataupun dia bukan orang yang fikir ke kan, yang ada kaitan nak boleh bagi arahan untuk supaya tak buang dalam tong sampah orang. Dia tak ada kuasa. Jadi yang pertama sekali mampu buat adalah dia turun kepada tingkat yang kedua, mencegah kemungkaran, iaitu dengan lisan. Dia nak cakap dengan orang kata ni dengan lisan pun, dia nak tegur pun dia tak mampu. Mungkin sebab saya pun menghadapi lebih kurang lah situasinya, sebab kita hidup berjiran ni adalah situasi di mana memang berat untuk kita kehidupan seharian itu ada benda yang tak kena dengan kita, nak adjustment tu kan. Tapi Alhamdulillah, saya buat cara yang ketiga, iaitu kita mencegah dengan hati. Tapi pertama sekali memang apa yang saya buat adalah kita buat dengan tindakan dulu. Contoh, saya harap jiran saya tak ada lah dalam ni, saya sekadar nak orang kata berkongsi. Contohnya jiran saya ni dia suka sepahkan barang anak-anak di depan rumah. Jadi memang kita macam saya Alhamdulillah bawa ada seorang anak. Jadi waktu dia masih baru lahir tu, kita pegang pun dengan keadaan risau, kita takut dia salah pijak apa kan. Tapi lorong nak masuk rumah tu memang dia orang kata ni dia hampir tutup lah dengan motor dia, dengan barang anak-anak dia, dengan macam-macam. Jadi akhirnya apa yang saya buat adalah kita ambil tingkatan yang pertama, yang terakhir, iaitu tegur dengan hati. Yang ni kita tak suka kemungkaran tersebut. Yang kedua, kita buat teguran tersebut dengan perbuatan. Bermakna setiap kali saya lalu, saya nampak tak ada ruang tu lalu, saya ambil, saya kemaskan barang anak dia. Saya susun elok-elok kereta, Waalaikumsalam saya susun elok-elok motor kawan tu. Jadi lama-lama dia rasa macam dia sendiri yang akan pelik. Mula-mula macam mana boleh susun elok je kan. Tapi lama-lama dia akan perasan. Sebab beberapa kali juga dia ternampak saya tolong susun barang mainan anak-anak dia. Jadi akhir sekali Alhamdulillah, lama-lama dia dah okey. Apa yang saya nak cakap, cuba pastikan kita bila nak buang sampah tu nanti tunjuk depan dia. Bagi dia nampak yang kita tolong buang sampah dia. Lama-lama insya-Allah, kalau dia tu ada hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan hati kepada kita, dia lama-lama dah akan tertegur sendiri insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap menjawab soalan saya. Jadi saya sebenarnya mula nak aktif dengan alam media sosial ni adalah dengan harapan untuk supaya boleh kongsikan apa-apa ilmu yang baik untuk masyarakat. Sama ada, tapi fokusnya lebih kepada yang ringan lah ya. Sebab kalau yang berat, risau. Yang berat ni, ilmu yang berat untuk orang awam memang tak mampu untuk menerima. Tapi kalau untuk orang yang untuk ilmu yang ringan ni, contohnya fardu ain, Al-Quran, baca hadis, itu lebih dekat dengan orang Melayu, orang Islam, orang masyarakat awam. Sebab yang penting sebenarnya pada umat Islam ni adalah dia tahu fardu ain dia dulu. Dia nak cerita detail tentang ilmu mustalah hadis, tentang ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan lain-lain, itu memang bukanlah masanya ataupun kesempatan tu mungkin tidak ada. Tapi kalau untuk masyarakat awam ni, cukup sahaja dia membaca
ataupun dia mendengar ilmu yang cukup untuk fardu ain dia. Kalau Al-Quran, pertama sekali Al-Quran lah dia kena belajar Al-Quran. Kemudian hadis tu bolehlah dia dengar setiap hari, kalau dia dengar setiap hari. Tapi yang penting adalah syariat, iaitu bab solat dia, bab zakat dia, bab puasa dia. Itu semua yang dipanggil dalam agama sebagai fardu ain. Setiap individu Muslim wajib tahu. Kerana apa? Supaya amalannya diterima. Contoh solat. Solat adalah wajib. Jadi dia nak kena, dan wajib tu lah maksudnya perlu diterima di sisi syariat. Jadi dia kena belajar apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu syariat. Jadi saya punya cadangannya adalah nak baca sikit-sikit lah kitab-kitab yang ringan untuk untuk masyarakat awam, supaya lulus fardu ain, supaya dia boleh tengok dekat mana kurangnya ilmu agama dia. Bila dia baca kitab, orang kata ni, bila dia belajar fardu ain tersebut, mungkin dia boleh tahu, oh selama ni cara solat dia salah, selama ni cara puasa dia salah. Jadi risau yang mana yang sebelum ini cara solat dia salah tu, risau akhirnya solat tu terbatal dan perlu untuk diulang semula sepanjang hidup dia. Jadi kenalah ya, fardu ain tu paling ringan lah untuk orang awam, insya-Allah. Cuma permulaan pada malam ini saya berniat, berhasrat untuk mulakan dengan yang ringan sahaja, iaitu daripada sebuah kitab yang berkaitan dengan Fadailul A'mal. Fadailul A'mal, iaitu amalan-amalan yang yang mempunyai fadilatnya tersendiri, kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Maqdisi hafizahullah rahimahullahu taala. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita baca daripada awal. Kata beliau rahimahullah taala, qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulama'ina fid darain amin. Qal bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in rabbi yassir ya karim. Ini kata-kata daripada Al-Allamah Al-Maqdisi, dimulakan dengan wa bihi nasta'in. Ini mengambil daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahajalah kami beribadah, tunduk sembah, dan kepada engkau sahajalah kami memohon pertolongan dan bantuan. Jadi dekat sini Al-Allamah Al-Maqdisi dia mulakan dengan wabihi nasta'in, dan dengan engkau sahaja ya Allah. Dalam bahasa Arab dia ada makna tahu, bila kita mulakan, bila kita sepatutnya perkara yang dikedepankan dibelakangkan, perkara yang dibelakangkan dikedepankan. Contohnya tadi, aku menyembah Allah. Itu sepatutnya ayat yang standard. Tapi bila kita kedepankan Allah, hanya Allah yang aku sembah. Jadi dia mempunyai maksud, dia bukan saja-saja dalam Al-Quran Allah Ta'ala ke depan dan ke belakangkan sesuatu kalimah. Jadi bila wabihi nasta'in, dengan engkau hanya sahaja aku hanya engkau sahaja aku menyembah. Jadi mempunyai maksud hanya kepada Allah, tidak selain daripada Allah. Itulah makna kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya saja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendoakan untuk kita, untuk diri dia pengarang, dan juga untuk kita si pembaca. Rabbi yassir ya karim, ya Allah Tuhanku, permudahkan untuk aku dalam penulisan kitab Fadail Amal ini, dan juga mudahkan kepada para pembaca untuk memahami segala fadail, amalan-amalan yang mempunyai fadilat di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Hafiz Diyauddin
Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maqdisi radhiyallahu taala anhu wa ghafaralah. Itu adalah nama kepada Imam Imam Al-Maqdisi. Saya gunakan ringkasan Imam Al-Maqdisi dekat dalam orang kata ni dalam live ini ataupun perkongsian supaya lebih ringkas sebab nama dia panjang. Nama dia macam yang disebut tadi, Abu Abdullah Muhammad. Abu Abdullah itu adalah kunyah. Kunyah ni adalah suatu gelaran yang mungkin jarang ada pada orang Melayu kita guna. Orang Arab contohnya kalau nama dia Muhammad, contoh nama saya Muhammad. Anak sulung saya nama dia Al-Humairah. Jadi biasanya orang kunyah ataupun gelaran bagi saya sepatutnya adalah Abu Al-Humairah. Kalaulah nama anak saya Ahmad, so saya akan gelaran dipanggil sebagai Abu Ahmad. Jadi orang Arab dia sangat mementingkan gelaran tersebut. Memang bahasa mana-mana dalam orang Arab ni, dan orang Arab ni kalau pergi negara Arab, dia lebih suka disebut dengan kunyah daripada nama sebenar dia. Macam saya sebut contoh, kunyah dia adalah Abdullah, Abu Abdullah, sebab anak sulung dia contoh nama Abdullah. Jadi dia disebut dipanggil sebagai Abu Abdullah. Nama dia Muhammad. Dia lebih suka dipanggil sebagai Abu Abdullah berbanding dipanggil sebagai Muhammad. Itu orang Arab. Jadi kalau nama panjang dia tadi, nama Imam Al-Maqdisi adalah Abdullah Muhammad Ibnu Abdul Wahid Ibn Ahmad Al-Maqdisi. Itu nama beliau rahimahullah ta'ala. Katanya lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahada kitabun jama'tuhu mahdhufal asanid. Jadi dikata ini adalah suatu kitab, yakni kitab berkaitan dengan fadail amalan-amalan di sisi agama yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Aku kumpulkan mahdhufal asanid. Aku kumpulkan semua hadis ni, aku potong semua sanad dia. Bukan kerana potong itu supaya orang kata ni orang tinggalkan sanad tu, tak. Bukan sebab nak tinggalkan sanad, bukan sebab nak abaikan sanad, sebab Imam Al-Maqdisi merupakan seorang ilmuwan hadis. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Tapi biasanya ulama dalam mana-mana kitab mereka, apabila mereka hazaf sanad tu supaya orang tak bosan. Jadi contohlah untuk orang awam ni saya nak cerita. Cuba bayangkan nak boleh sampai ke satu hadis, contohnya innamal a'malu binniyat. Hadis yang ma'ruf. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu, perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niatnya. Jadi kalau kita baca dia punya itu betul-betul, ada lebih kurang 4 hingga 5 perawi daripada kitab Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi kalau nak baca salah satu tu, setiap contoh hadis ada 1000, nak baca sanad setiap dapat tu baca sanad memang panjang dan penat. Dan biasanya akan dihazafkan, ulama akan hazaf, yang ini maksudnya buang, supaya nak mudah kita baca dan kita sampai kepada hadis yang Nabi SAW nak sebut dan sampaikan kepada kita. Wa azaituhu ila kutubil a'immati rahimahumullah ta'ala. Walaupun aku potong sanad tadi, tapi aku sandarkan hadis-hadis ini kepada kitab-kitab ulama yang terdahulu. Jadi aku bukan buat hadis yang baru, aku bukan ambil sanad baru daripada aku sendiri, aku cipta hadis sendiri ke tak, tapi aku ambil daripada kitab-kitab terdahulu yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lain-lain. فإذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم أعزه إلى غيره غالبا وإن كان في بعض السنن لأن المقصود معرفة صحته لا كثرة الرواة له رجوت أن ينفعنا الله به ومن كتبه أو سمعه إنه حسبنا ونعم الوكيل. Jadi pada penghujung mukaddimah dia ni didoakan untuk kita, untuk orang yang baca kitab tersebut, baca kitab ni, untuk orang yang mendengar berkaitan dengan hadis-hadis tentang kelebihan amalan, dan untuk orang yang mengamalkan
amalan ini didoakan supaya Allah Ta'ala memberi manfaat. Kerana apa? Kerana innahu hasbuna, kerana Allah Ta'ala lah cukup, hanya Allah Ta'ala yang melihat dan memantau dan menjadi penilai kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya tempat kita bergantung. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi yang pertama sekali dalam hadis, dalam kitab ini, hadis yang pertama adalah berkaitan dengan kelebihan berwuduk. Kelebihan berwuduk, fi fadl wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Jadi dikekalkan satu perawi, iaitu sahabat. Kebanyakan dalam mana-mana kitab yang mutaakhirin, yang terkemudian kitab-kitab hadis, bila disebutkan mahzuf al-asanid, dibuang sanad, itu adalah dimaksudkan yang selepas daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama kemudian sampai Imam Bukhari ke ataupun imam mana-mana lain, itu maksudnya dihazaf selepas sahabat. Tapi biasanya sahabat itu sendiri akan dikekalkan. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia berihsan pada wuduknya. Apa maksud berihsan? Dia melakukan dia mengambil wuduk dengan sempurna. Apa maksud sempurna? Ada kadang-kadang orang ambil wuduk, dia basuh muka. Ini kalau akan datang kita cuba buka kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali untuk memahami adab ketika berwuduk. Jadi ada orang kadang-kadang bila dia berwuduk, dia ambil air, dia campak macam tu je. Boleh jadi air tersebut cukup habis untuk untuk kawasan yang wajib, boleh jadi. Tapi dari sudut adabnya tak kena. Sebab risau ada tempat yang tak kena. Sebab itulah dalam hadis yang lain, maksud ihsanul wuduk, maksud menyempurnakan wuduk adalah isbaghul wuduk, iaitu melebihkan basuhan wuduk. Itu dalam hadis yang lain. Apa maksud ihsanul wuduk ataupun melebihkan wuduk? Yakni bila dia nak basuh muka, sepatutnya kawasan yang wajib sampai sini. Tapi bila dia basuh lebih sikit. Dan juga kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, dia kata antara adabnya adalah bila kita biasanya kat sini kita dah abaikan daripada wajah ni, daripada wajah sini biasanya kita abaikan. Jadi yang kita abaikan ni dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, ulama tasawuf, dia tegur, dia kata tak boleh. Untuk isbaghul wuduk, untuk menyempurnakan wuduk, mesti basuh sini sekali. Sebab apa? Sebab ini bentuk muka. Bentuk muka kita lebih kurang macam ni lah, macam bulat macam ni. Sampailah ke sini. Jadi kat sini seumpamanya macam ada bahagian rambut yang menghalang. Jadi untuk lebih sempurna wuduk tersebut, bila basuh muka, basuh sekali kawasan ni. Sebab apa? Sebab bentuk muka macam ni. Fa ahsanul wudu' fa kharaja. Ini kelebihan berwuduk. Tadi siapa yang berwuduk kemudian di ihsanul wuduk, dia menyempurnakan wuduknya. Apa kelebihan dia? Kharajat khatayahum min jasadi. Segala kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa kecil khususnya, dosa-dosa besar dia tak boleh terhapus dengan amalan-amalan. Dosa-dosa besar wajib melalui taubat. Dosa-dosa besar wajib melalui taubat. Tapi dosa-dosa kecil tak perlu. Ada banyak keadaan yang boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Antaranya apa ini? Iaitu dia berwuduk dalam keadaan yang sempurna. Jadi kharajat khatayahu min jasadih. Semua dosa-dosa kecil dia gugur habis daripada badannya. Daripada semua anggota wuduk yang dia. Jadi daripada muka dia tu, pada muka dia ada apa? Ada mata. Pada wajah dia ni ada hidung. Pada wajah dia ni ada mulut. Jadi bila dia basuh tu kharajat khatayah, keluar segala dosa. Apa maksud dia? Mata dia yang melihat perkara yang mungkar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidung dia yang bau bauan yang mungkar. Apa bau? Macam mana bau yang mungkar? Contoh lelaki
dia bau, orang kata ni dia terhidu wangian wanita, dan dia bukan sahaja terhidu, malah dihidu lebih daripada tu. Jadi hukum terhidu ni seumpama hukum mata melihat perkara yang aurat. Apa maksudnya? Mata tadi contohnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nazaratul ula lak wa thaniyatu alayk. Pandangan yang kita tersilap memandang kepada aurat, contohnya terpandang kepada aurat wanita. Sekali pandang, an-nazaratu lak. Terpandang kali kedua, an-nazaratu alayk. Pandangan tersebut menjadi dosa. Jadi seumpama begitulah juga dengan hidung bau. Sepatutnya aurat, antara aurat wanita adalah bau dia. Adakah tak masuk tali pakai langsung wangian? Boleh, tapi bukan sehingga asal lalu sikit je ataupun lalu jarak 1 meter pun dah bau macam kuat sangat. Pakai untuk sekadar menghilangkan bau yang kurang senang di badan, bukan bau untuk satu pejabat bau kan. Jadi orang lelaki bila dia terhidu bau wanita menjadi dosa. Tapi terhidu yang pertama tidak ada masalah, tapi terhidu yang kedua, macam mana terhidu yang kedua? Dia dah terhidu sekali, lepas tu dia bau lagi, oh wanginya wanita ni, itu dah jadi dosa. Jadi dengan dia berwuduk tadi, maka gugurlah dosa tersebut. Mulut ni tadi dia cakap perkara yang tak elok, dia memaki, dia hilang sabar, dia cakap perkara yang mungkin kalimah bazi'ah, kata-kata yang kesat dan sebagainya. Bila dia berwuduk, maka gugurlah segala dosa. Hatta takhruja min tahti adfarih, Allahu Akbar. Sehinggalah dosa tersebut takhruju min tahti adfarih, keluar daripada bawah kuku ni. Azfar tu maksudnya kuku kaki ke kuku tangan ke, wallahu alam, kita umumkan lah. Nabi SAW umumkan. Ini contohlah kalau kuku ni panjang sikit, jadi masuk air wuduk kat sini tadi, kemudian dia jatuh. Ada air yang air lebihan basuhan tadi jatuh. Apa yang berlaku? Terkeluar sekali dosa-dosa min tahti azfari, daripada begitu detail Nabi SAW buat contoh. Nak ceritanya segala kesalahan tu mudah saja Allah Ta'ala nak ampunkan hanya dengan berwuduk. Subhanallah. Kemudian hadis yang kedua adalah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatri al-ma' fa idza ghasala yadayhi خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه سيدنا مسلم. Yani hadis ini masih lagi berkaitan dengan kelebihan berwuduk dan lebih jelas. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ma'ruf. Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah dia lewat masuk Islam, tapi orang yang paling ramai, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, walaupun dia masuk lewat di Madinah. Jadi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu." Saya ada satu video yang saya kongsikan semalam atau kemarin, yang mana tajuk dia lebih kurang macam ni lah. Bila lalu saja kalimah al-mu'min atau muslim, kita kena berhenti dan perhatikan. Tak kisahlah sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan dalam hadis ni pula Nabi SAW bezakan apabila seorang hamba muslim ataupun mukmin berwuduk. Jadi kita kena detail kat sini. Apabila seorang hamba mukmin dan muslim. Apa beza mukmin dan muslim? Dan perbezaan ini kembali kepada hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah.
hadis yang kedua yang dibagi sebagai hadis Jibril alaihi salam, di mana Nabi SAW menerangkan kepada Sayyidina Jibril tentang 3 tingkat bagi seseorang hamba itu. Yang pertama adalah muslim, yang kedua dia naik jadi mukmin, dan yang ketiga dia naik jadi muhsin. Yang pertama muslim, apabila dia mengucap syahadah dia jadi muslim, tapi adakah dia mukmin? Belum. Lepas tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab orang yang tingkat beriman ni, kita dah mengaji akidah, dia punya akidah ketuhanan dia dah kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman ni, jadi dalam Quran Allah Taala banyak sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab apa? Sebab ada manfaat tak kita cakap dengan orang yang tak percaya pada kita? Ada manfaat tak kita menegur orang yang tidak mengimani kata-kata kita? Jadi Allah Ta'ala sebut kepada orang beriman supaya orang beriman ini. Tapi dalam Al-Baqarah, pada mula-mula ayat yang pertama sekali dalam surah Al-Quran, yang mana yang bersifat nida, yang bersifat panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas ittaqul ya nas ittaqu rabbakum ya nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, tunduk, patuh dan sembahlah kepada Allah. Kenapa awal Al-Quran bermula dengan ya ayyuhan nas? Jadi banyaklah orang kata ni tafsiran ulama, tapi antaranya adalah supaya menjadi hujah kepada semua manusia yang pernah hidup ke atas muka bumi ini. Kamu semua wajib masuk, kamu semua wajib sembah Allah Ta'ala. Maaf, saya tengah azan kejap, saya stop sekejap untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Mak ayah saya ni dia komat sebab pelajar waktu ni dia menghafal Quran. Jadi dia komat jam 9. Jadi kalau ada yang nak beransur dulu tidak ada masalah lah untuk solat Isyak. Saya nak habiskan sikit lagi yang berkaitan dengan al-muslim dan juga al-mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan awal Al-Quran, Allah Taala sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ulama kata supaya tidak ada satu-satu manusia pun di akhirat kelak, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia datang di padang mahsyar dia kata aku tak tahu. Tak ada pun sampai arahan suruh beribadah kepada engkau ya Allah. Tak ada alasan. Jadi Allah Taala mulakan dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembah, patuh, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian. Jadi dalam ni Nabi SAW sebut dua-dua, al-muslim dan juga al-mu'min. Orang yang muslim, yakni orang yang baru masuk Islam pun dikira juga. Dan juga al-mu'min, orang yang mana yang dah kuat imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berwuduk, faghasala wajhahu, maka dia basuh wajah dia, maka keluarlah daripada wajahnya kullu khati'atin, segala silap, salah dan silap, dosa, yang dosa kecil macam saya sebut tadi, dosa kecil kepada Allah SWT semuanya akan gugur. Antaranya apa? Nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Setiap kesalahan yang mana dia tengok dengan matanya. Jadi Nabi SAW kat hadis ni Nabi detailkan kata dosa mata. Yang mana mata dia tengok ketika mana segala dosa yang mata dia tengok bila dia berwuduk, maka semuanya akan gugur. Ma'al ma', dengan air yang basuhan tadi. Au ma'a akhir qatril ma', dengan air yang basuhan tadi, atau dengan air yang basuhan tadi yang mana sehinggalah ketitisan terakhir air wuduk tersebut. Sehinggalah ketitisan air akhir wuduk tersebut. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Apabila dia basuh tangan dia, maka keluarlah segala dosa salah dan silap kepada Allah Taala dengan basuhan tadi, yang mana dosa tersebut buat dengan tangannya. Sama ada dengan air basuhan yang basuh tu ataupun dengan air yang menitik daripada air basuhan wuduk tadi. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia basuh kaki dia, maka dosa kaki dia yang mana dia gunakan kaki dia untuk pergi ke tempat yang maksiat, tempat yang Allah Taala murkai, pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakhruja naqiyan, sehinggalah apabila habis wuduk tu tadi, maka dia keluar daripada wuduk itu tadi naqiyan, bersih, suci daripada sebarang wuduk. Jadi itulah Allah Ta'ala. Dia macam ni kita kena faham, adakah wuduk wajib? Wuduk tak wajib. Solat, adakah solat wajib? Solat wajib. Jadi adakah wuduk wajib? Wuduk jadi wajib lah. Sebab apa? Sebab solat mesti bergantung dengan wuduk. Jadi kenapa Allah Ta'ala wajibkan nak solat tu kena berwuduk? Supaya awak nak jumpa Allah Ta'ala ni, jangan jumpa dalam keadaan kotor. Jumpa dalam keadaan mata tadi baru tengok perkara maksiat, tangan tadi baru tengok perkara maksiat, kaki tadi baru pergi tempat yang dimurkai Allah SWT. Jadi bila dah bersih, dia berwuduk semua, kharaja naqiyan, maka dia habis berwuduk tadi, dia keluar dalam keadaan bersih, suci dan murni, dan sesuai untuk mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi alhamdulillah, insya-Allah saya cuba untuk setiap malam jam 8 malam untuk berkongsi tentang, untuk teruskan bacaan hadis-hadis fadail amal, insya-Allah. Jadi yang mana kita belajar daripada malam ni kita amalkan, dan lepas ni bila berwuduk kena bayangkan yang mana setiap daripada basuhan, anggota basuhan apabila disentuh dengan air sehinggalah ke titisan air yang terakhir, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kecil dan dosa besar kita yang kita mohon taubat terlebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma sami'tum
la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat yang mendengar.